seandainya kita Muslim, mukmin, tapi tak sempat bertaubat, mati, ditimbang amalan buruk lebih banyak, masuk neraka dulu. Lepas masuk dalam neraka untuk satu tempoh yang lama, dibakar oleh Allah, tidak hidup dan tidak mati dalam neraka tu. Nabi bila cerita dalam syurga, Nabi kata berada dalam keadaan nikmat, bertambah nikmat, bertambah nikmat, bertambah nikmat. Yang tu tak apalah, kita boleh menghayati. Tapi bila Nabi dan ayat-ayat Al-Quran cerita tentang neraka, Allah sebut satu perkataan yang tak boleh kita nak fiang, iaitulah keadaan orang yang di dalam neraka. Kata Allah, ahli-ahli neraka tidak mati dan tidak hidup. Kawasan api yang besar, tuan-tuan tengok masjid ni. Dah ni memuatkan kita yang hampir 1000 orang ni dalam masjid ni. Bayangkan pula satu kawasan yang lebih jauh, lebih besar dan jauh lebih dalam, yang nak menempatkan puluhan bilion manusia. Gelap gelita neraka itu, dengan api yang lebih panas puluhan kali ganda daripada api dunia yang kita tengok. Api dunia yang kalau kita semarakkan, kita unggun besarkan api itu, campak orang 5 minit habis orang tu. Api dunia. Kalau api neraka, campak dia terus hancur, campak hancur, campak hancur. Di antara hidup dan mati, sentiasa merasakan kesakitan. Lalu memohonlah ahli neraka kepada Allah untuk keluar, untuk dikurangkan. Bahkan kata Allah, khalidina fiha, kamu duduk dalamnya selama-lamanya. Kalau orang beriman, dia masih ada harapan untuk keluar, sebab di dalam hatinya masih berbaki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cumanya dibakar. Kalau tempoh 1 jam pun kita dah tak sanggup untuk dibakar. 1 jam dengan tubuh badan yang besar. Ahli neraka bukan tubuh badan macam ni, dia jadi lebar. Kenapakah dilebarkan tubuh badan anak Adam di dalam neraka? Kata Nabi SAW, supaya dia lebih merasakan kesakitan. Tuan-tuan, kalau terbakar sebelah tangan dengan terbakar satu badan, yang mana sakit lagi? Satu badan. Sebab lebih banyak kawasan yang sakit. Maka dengan sebab itu, kulit manusia ataupun tubuh badan manusia dilebarkan oleh Allah jadi besar, supaya kesakitan itu lebih banyak. Kalau seandainya contohnya Allah takdirkan kita sebulan saja, sebulan tu pun dah tak tahu nak pergi ke mana dah. Sebulan itu pun dah tak tahu nak pergi ke mana. Duduk dalam neraka ni, balik kanan panas, balik kiri panas, duduk panas, melompat panas, berdiri panas, menerak panas, dengan tak boleh bernafas, dengan gelap gelitanya neraka. Neraka ni dia gelap, tuan-tuan, kerana apinya berwarna hitam, telah pun dibakar oleh Allah Azza wa Jal. 1000 tahun berwarna merah, 1000 tahun berwarna sekian, 1000 tahun berwarna hitam. Dan sekarang warnanya adalah hitam, tersangat panas. Apatah lagi dengan dosa semayang yang kita tinggal dulu, banyak semayang. Satu waktu berapa tahun Allah nak siksa. Dengan sebab tu kata para ulama, orang Islam yang berdosa masuk dibakar sampai tak tahulah ikut dosa masing-masing. Ada yang 10,000, 20,000, berapa ratus ribu tahun. Bila habis dosa, dikekalkan mati di situ. Tubuh badan orang beriman masuk dalam neraka, dibakar oleh Allah sampai habis dosa, kemudian ditukar duduk di situ menjadi fahman, arang. Tak rasa sakit dah lepas tu, habis dah dosa dia. Sampai satu masa, barulah semua orang beriman yang ada di dalam dirinya tauhid, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua keluar waktu tu. Maukah, sanggupkah kita? Apabila Rasulullah SAW melihat orang yang terakhir masuk syurga, dah duduk dalam neraka apa semua lama dah keluar, dia yang terakhir, selepas dia tidak ada lagi ahli syurga. Yang mana yang berbaki dalam neraka adalah selama-lamanya. Yang ni lagi tak masuk akal kita. Membuatkan kadang-kadang kita melihat orang bukan Islam, kita melihat jenazah bukan Islam lalu di tepi kita, kita mengalirkan air mata. Sampai bila dia akan duduk dalam neraka Allah? Tak ada nas yang bagi tahu dia akan keluar daripada neraka. Sampai macam mana sengsara dia, membuatkan mulut kita berdoa kepada Allah, ya Allah, muliakanlah keseluruhan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam syurga. Bagi Allah masuk semualah dalam syurga kan. Wallahu a'lam.